Cikgu, saya nak tanya, apa tips untuk saya jaga pointer sebab hujung semester memang akan tough. Senior kata kena jaga SEM 1 dan SEM 2 betul-betul sebab boleh support pointer next SEM. Okey, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Cikgu Asma, untuk kita kongsikan beberapa isu dan persoalan yang mungkin dapat membantu pendidikan anda. Saya kaunselor. Baiklah. Alright. So, kita bincangkan isu untuk skor di universiti. Selalunya cikgu akan buat video berkaitan di sekolah. Okey, macam mana keadaan dan untuk kita skor di universiti? Okey, soalan pertama pada cikgu pada pelajar ini, anda berada di SEM yang mana? Okey, pastikan anda tidak berada di SEM akhir. Okey, so bila SEM akhir memang agak payah untuk anda dapatkan pointer yang agak tinggi kalau SEM sebelum tersebut memang tidak mendapat 3.5 ke atas. Okey, ataupun ayat mudahnya tidak mendapat anugerah dekan. So, katalah, okey, kita pergi step by step. Katalah anda memang dah di tahun akhir dan pointer anda daripada SEM 1 sampailah SEM 6. Ataupun kalau di peringkat diploma, SEM 1 hingga SEM 5. Anda berada SEM 6, SEM 1 hingga SEM 5, pointer anda adalah 3.44 ataupun berada di sekitar 3.40 sehingga 3.5. Jadi, ini anda berkemungkinan untuk dapat melebihi 3.5 apabila anda dapat skor untuk tahun akhir. So, tahun akhir payah ke? Semester akhir payah ke? Selalunya, semester akhir adalah semester untuk menulis tesis ataupun semester akhir adalah semester untuk praktikal. So, waktu inilah untuk anda skor betul-betul dan dapatkan pointer yang terbaik. Okey, dan kalau anda dapat pointer yang terbaik iaitu pointer A, iaitu 4 flat ditambahkan dengan 3.40, so bila dibagikan dengan jumlah grade untuk subjek semester tersebut, saya yakin anda akan dapatkan skor sekurang-kurangnya 3.5 hingga 3.7. Okey, tapi kita pergi pula sekiranya anda berada di tengah-tengah semester. Contohnya, anda akan ambil diploma 3 tahun, bermakna ada 6 semester. Okey, katalah anda berada di tengah-tengah semester 3. Okey, semester 3, pointer anda SEM 1, semester 1, semester 2, okey, iaitu tahun pertama, agak rendah, iaitu 3.0. Adakah anda boleh skor di semester akhir nanti, semester 6 nanti untuk dapat 3.5? Boleh sebenarnya. So, macam mana kita nak skor apabila kita berada di tengah-tengah tahun? Katalah pointer semester 1 hingga semester 2 adalah 3.0. Berapa pointer semester 3 yang anda perlu dapat? Okey. So, sekurang-kurangnya anda boleh cover untuk pointer 3.1 itu anda boleh dapatkan dalam lebih kurang. Untuk semester 3 anda perlu dapatkan dalam lebih kurang 3.8. Dan itu pun masih belum dapat 3.5. Okey. Sekurang-kurangnya 3.75 atau 3.8 untuk mudahkan untuk naik sedikit pointer supaya nanti semester 4, semester 5 anda naikkan lagi dan jangan turun. Okey. Semester 4, semester 5 jangan turunkan pointer sebab selalunya bila kita dah pandai, takkan tiba-tiba tak pandai. So, ibaratnya kalau kita dah faham sesuatu subjek, selalunya kita akan mudah faham dan mudah skor, ataupun kita dah faham cara untuk belajar, kita akan apply untuk next SEM. Okey. So, bila kita berada di tengah semester, anda boleh cuba untuk dapatkan pointer itu. Macam mana? Nanti cikgu cuba terangkan untuk akhir video ni. Katalah anda di semester 1 atau semester 2. Yes, ini adalah bonus untuk anda yang tahu apabila anda berada di semester 1 atau semester 2. Sebab sebagaimana persoalan tadi, sini kata semester 1 dan semester 2 adalah peringkat yang paling mudah untuk skor. Yes, peringkat semester 1. Bayangkan kalau semester 1 anda skor betul-betul, belajar betul-betul sebab subjeknya lebih mudah. Basic. Pengajian tamadun Islam, tamadun titas, subjek pendidikan Islam ataupun benda-benda yang basic yang pengetahuan umum berkaitan dengan universiti dan tak masuk lagi kepakaran kepada subjek yang anda ambil. Okey, itu adalah cara peletakan subjek untuk di universiti. Okay, katalah semester 1 dan semester 2 anda tidak terlalu berat
dan anda mendapat pointer yang tinggi 3.5 hingga 3.7 katalah. Okey. Bayangkan bila anda carry forward semester 2 pun cemerlang 3.5 3.7. Okey, pointer tu akan maintain. Okey, 3.7. Katalah semester 7 hingga semester 8 sekalipun anda tak dapat 3.7, anda cuma dapat hingga 3.48 waktu semester 5 hingga semester 6, subjek pointer yang SEM 1 dengan SEM 2 tadi still akan dapat cover hingga akhirnya anda akan dapat graduate dengan 3.5 ke atas lah. Tapi anda kena tahu ada setengah universiti meletakkan 3.75 baru dikelaskan sebagai ijazah kelas pertama. Okey. Kalau 3.5 dikelaskan sebagai ijazah kelas kedua atas. Okey, bawah 3 berapa, so benda tu memang anda kena cek dan semak waktu awal-awal nak masuk, sebab setiap universiti meletakkan pointer itu berbeza. Dan of course juga bila anda masuk universiti, anda perlu tahu apa syarat untuk dapat A, untuk dapat 4 flat. A itu 4. So di situ kita dapat jangkakan. So tadi saya ceritakan sekiranya anda di hujung semester, di tengah semester dan di awal semester. Okey, macam mana sebenarnya kita nak skor untuk pointer ini? Sebab kalau anda belajar di MRSM, kebiasaannya MRSM memang menggunakan sistem PNG. So pelajar-pelajar ini dah dibiasakan bagaimana untuk berapa jam kredit untuk subjek ini, berapa A yang dia perlu dapat. So dia boleh target untuk dapat berapa, untuk dapat anugerah penutur ataupun anugerah-anugerah tertentu di MRSM. Itu memang dibiasakan dan kelebihan untuk pelajar MRSM. Tapi bagaimana untuk pelajar harian yang di sekolah biasa, yang tak ada basic pun PNG, dan itulah juga yang cikgu lalui. Okay, first kali kita kena tahu bagaimana PNG itu berfungsi. Okay, PNG akan berfungsi apabila anda dapat mendarabkan jumlah kredit dengan tahap grade. Katalah grade di universiti anda untuk dapat 4 flat adalah A sahaja, tidak perlu A+. Okey, selalunya majoriti universiti ada macam itulah, adalah A sahaja. Tapi berkait dengan B adalah 3 point berapa? 3.5, 3.6, 3.75. So benda-benda tu anda perlu tahu mengikut grade universiti masing-masing. Itu saya tidak boleh terangkan dan saya tak boleh jelaskan dengan detail. Okey, tapi anda perlu tahu perkara itu, grade-grade untuk dapat. So bila anda jawab periksa, so untuk grade subjek ni berapa tahap 3 point berapa tu. Okey, so barulah anda akan tahu berapa jam kredit subjek tersebut. Okey, jam kredit subjek akan didarabkan dengan 3.75 tersebut dan akhirnya akan dapat result. So bila dah tambah semua, akan dibahagikan pada jumlah jam kredit awak. Okey, so barulah anda akan dapat last kali 3 point berapa. Okey, dan alhamdulillah daripada peringkat diploma, ijazah dan master, benda tu cikgu dah kuasai. Dan bila kita dah dapat kuasai, memang kita tak akan dapat rendah daripada jumlah tersebut. Okey, kecuali memang masa tu memang main-main, tak masuk kelas atau apa semualah, ataupun tengah frust bercinta ke kan, contoh. Okey, so memang akan terpesong sedikit, memang tak nak belajar. Itu special case. Okey, tapi sekiranya anda faham, anda fokus dalam kelas, itu akan menjadi cara untuk anda skor. Okey, itu yang pertama, fahamkan dulu sistem PNG di universiti anda. Berapa grade, berapa yang perlu anda skor. Yang kedua, anda perlu tahu subjek mana yang paling banyak jam kredit. Okey, apabila anda tahu subjek mana yang paling banyak jam kredit, anda perlu skor subjek ni lebih hebat, lebih fokus, lebih banyak buat kerja sikit, lebih banyak pengorbanan. Okey, bagi setengah universiti dia ada 5 jam kredit, ada setengah subjek ada 4 jam kredit, 3 jam kredit, dan yang maksimal itu perlu anda fokuskan. So bila anda fokuskan untuk subjek tu, yang tu memang insya-Allah dapat A. Untuk subjek yang 2 jam kredit, 1 jam kredit, is okay. Sebenarnya kadar kepayahan subjek tu sebenarnya lebih rendah. So insya-Allah tak mustahil untuk anda dapat, dan tak mudah, tak susah pun untuk anda dapat pointer 3.5 ke atas. Dan setiap tahun anda dapat merasakan untuk naik pentas seperti yang pernah saya lalui dulu.
dan saya nak anda semua rasakan bersama. Okey, so itu saja perkongsian daripada cikgu. Jangan lupa subscribe dan kita kongsikan ilmu bersama supaya bukan saya je dapat, bukan anda saja dapat, dan kongsikan pada kawan-kawan anda untuk sama-sama dapat dan terus berjaya dunia akhirat. Okey, Assalamualaikum daripada saya. Semoga terus berjaya dunia akhirat.